Okey tu. Puad Zakarshi ada cakap dalam kenyataan dia mempelawak PAS tinggalkan Perikatan Nasional dan bentuk kerjasama bersama Kerajaan Perpaduan demi orang Melayu. Saya rasa benda tu mungkin tak boleh berlaku selagi Perikatan Nasional duit banyak. Sebab nampak pak-pak lebay ni kebanyakan ni otak dia fikir duit. So kalau misalnya Perikatan Nasional punya duit ni dah habis, dah tak ada duit lagi, kemungkinan besar mereka akan mengubah pendirian mereka. Tak mustahil. Maknanya berpaksikan duit. Berpaksikan duit, berpaksikan macam-macam. Maknanya Okey. PAS tu sudah lari daripada perjuangan agama tu. Dah lama lagi dah. Kita dah lama cakap lah. Okey tu. Okey. Tun Mahathir dalam kenyataan beliau hari ni disuruh rombak semua kabinet kerana semua tak boleh pakai. Ya, betul lah. Yang boleh pakai anak dia kan, yang boleh pakai dululah kroni-kroni dia, Ananda Krishnan, Ting Peking, Tan Sri Arumuga yang jaga kuda-kuda dia kat Argentina. Siapa lagi? Vincent Tan. Yang ni je yang boleh pakai. Orang lain bagi Mahathir ni memang tak boleh pakai sebab orang tu tak mendatangkan faedah kepada dia. Orang yang boleh bagi anak-anak dia menjadi bilioner, orang ni boleh pakai. Orang yang boleh mengayakan dia, yang ni boleh pakai. Inilah realiti dia, tuan-tuan. Inilah realiti Mahathir. Boleh pakai dengan tak boleh pakai mengikut kacamata Mahathir tak sama dengan boleh pakai dan tak boleh pakai mengikut kacamata rakyat biasa. Tak sama. Okey, silakan soalan lain. Okey tu. Ada veteran UMNO ni kan. Dia nampak Terengganu ni kalah besar ketika PRU dan PRN kan. Dan dia cakap untuk rombak semula kepimpinan tertinggi UMNO Terengganu tu. Komen sikit tu. Nak bagi cadangan boleh bagi cadangan kan, tetapi akhirnya ianya terpulang kepada kepimpinan UMNO di peringkat negeri, kepimpinan UMNO di peringkat pusat kan. So kita sebagai ahli, kita dengar pandangan kita di peringkat negeri. Kalau negeri itu pihak pusat merasakan perlu dirombak, maka biarlah kepimpinan di peringkat pusat dirombak. Kalau kita sebagai ahli nak merombak kepimpinan di peringkat negeri, maka bertandinglah sebagai kepimpinan di peringkat pusat. Apa tu kau buatlah, suka hati. Tapi kita sebagai pemimpin di peringkat pusat, kita bila buat keputusan, kita punya maklumat ini secara terperinci daripada bawah sampai ke atas. Orang bawah ni dia mungkin dapat maklumat sikit je. Jadi berdasarkan maklumat yang dia ada, dia merasakan bahawa perlu ditukar kepimpinan. Tetapi orang yang berada di atas, dia punya maklumat lebih besar. Dan maklumat yang dia ada sudah pasti lebih banyak daripada maklumat yang orang bawah terima. So dia mungkin akan mengambil kira tentang faktor kestabilan, sama ada kepimpinan baru yang dia nak tukar. Betul, kita perlukan muka baru. Tetapi adakah dengan menukar muka baru, orang baru ni boleh kawal ketua-ketua UMNO bahagian contohnya di seluruh negeri Terengganu? Adakah kepimpinan baru itu kerjasama dia dengan rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan seperti Amanah, PKR, DAP boleh tak ngam, boleh tak kerjasama? Itu pun perlu diambil kira. Ketiganya, kepimpinan baru dalam keadaan hari ini negeri Terengganu ni bukan sebuah negeri yang kita perintah. Maknanya kita nak letak ketua tu mestilah financially, he must be very strong financially. Kalau dia tak cukup kuat, nak buat program pun tak boleh, last kali mati Terengganu ni. So benda tu pun kena diambil kira juga. Ada banyak faktor-faktor lain yang pemimpin di peringkat pusat kena fikir. Dia tak boleh ikut apa yang akal umbi nak, segala-galanya kena ikut akal umbi, tak boleh. Sebab maklumat yang akal umbi dapat sehingga mereka membuat sesuatu cadangan, membuat sesuatu keputusan tak sama dengan
maklumat yang ada di tangan kepimpinan di peringkat nasional. Maklumat dia lagi banyak dan dia kena ambil kira banyak aspek. Kemudian nak letak juga kepimpinan yang kita nak letak tu boleh tak memberikan saingan kepada Dr. Samsuri sebagai kepimpinan negeri. Boleh tak? Sama juga kalau nak meletakkan calon di contohnya Kemaman, akan ada satu pilihan raya. Boleh tak kita letak orang yang sama bertanding dalam pilihan raya yang lepas? Ataupun boleh tak kita letak orang baru? Benda ni semua pemimpin ke atas bila nak buat keputusan, dia akan dapat maklumat daripada contohnya special branch. Kita dapat maklumat daripada bahagian naziran UMNO. Kita dapat maklumat daripada research center UMNO. Kita dapat maklumat daripada kawan-kawan Pakatan Harapan. Kita dapat maklumat daripada contohnya daripada Kemas, daripada JECOM, daripada banyak agensi. Last kali baru kita buat keputusan siapa kita letakkan sebagai calon. Ini ramai orang kena tahu. Kemudian dah ada senarai 1, 2, 3, 4. Dia orang ni dihantar untuk vetting. Kena cek dulu latar belakang ni, bankruptcy ke tidak, kena cek dengan insolvency. Kemudian kena pastikan dia orang ni dari segi rekod kewangan dia bagus ke tidak. Kalau kita lantik orang yang dah nak bankrupt lepas ni, pilihan raya ambil semula. Kalau kita lantik orang yang banyak hutang lepas ni, pening. Kita kena bayar pula hutang dia. Ni kena faham ni. Ataupun kalau kita lantik orang yang ada masalah kewangan, maknanya dari segi pengurusan kewangan diri sendiri pun dia tak betul. Macam mana dia nak jaga negara dia? Macam mana nak jaga negeri? So akhirnya apa akan berlaku? Kalau dia diangkat jadi pemimpin, katalah dia menang, satu-satunya wakil rakyat kita, ahli parlimen kita dari Negeri Terengganu, katalah dapat menteri, dia akan jadi menteri yang korup. Ada potensi untuk jadi menteri yang korup. Itu yang kita tak nak. So banyak aspek kepimpinan akan fikir, akan pilih, dia akan buat pertimbangan, pelbagai pertimbangan, barulah dia buat keputusan. Kena tengok juga rekod jenayah ada ke tak ada, rekod lembaga hasil dalam negeri macam mana, rekod dengan SPRM macam mana. Semua benda tu dia ambil kira. Okey? Tok, berkenaan dengan Akmal Saleh punya, Dr. Akmal Saleh punya video yang dia marah penghilang tu kan Tok kan, ada ahli MCA yang membidas Esko Melaka itu. Mungkin Tok ada komen. Saya bersetuju dengan pandangan Esko MCA tu. Macam saya sebut semalam, tak semua tempat boleh guna cara Helmi Duyung. Kena gunakan kebijaksanaan. Jangan semua orang nak tiru cara Helmi Duyung. Helmi Duyung ni dia bersih yang special. Kalau dia pergi semua orang dia marah, itu style dia. Tapi kalau semua orang kita nak marah semua orang, payah. Payah. Bukan semua orang boleh terima wakil rakyat berpendirian begitu. Kadang-kadang nampak pula watak kita macam Samseng pun tak okey juga. Itu pun juga menjejaskan. Kita tak nafikan ada orang suka. Ada orang suka. Kita ada ketua pemuda yang mempunyai watak begini, tegas, berani, tegas dan sebagainya. Tetapi bagi saya, dia kena ambil kira banyak aspek. Dia kena ambil kira banyak aspek. Kena ambil kira juga keadaan orang macam mana, kena ambil kira juga keadaan peniaga macam mana, kesulitan. Kita tak boleh cakap I don't care. Itu semua kita kena apa buat kata orang tu, kita kena membuat penilaian berdasarkan keadaan. Berdasarkan keadaan. Tapi saya setuju dengan apa yang dia buat. Dia cuba nak pastikan setiap Jeporon ada menjual beras super tempatan. Itu sangat bagus. Benda-benda yang bagus macam ni kita sokong. Okey?